Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Doa saya agar anda sihat walafiat, saudara Haziq Zulhui, saudara Madam K, begitu juga Hamzah Abdullah, saudara Zizi Muhammad, saudara Mazlan Khalib, saudara Cik Mat Mohaini dari Taiping, saudara Bulan Terang, saudara Syah Ibrahim, Ilyas Muhammad, Izzuddin, saudara Syukur Jamil, Waalaikumsalam. Saudara Abdul Hamid, saudara Rosli Yunus, Yaumon, apa khabar? Saudara Muhammad Yusuf Ishak, saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, sahabat. Apa khabar orang Pulau Pinang, cik? Moga sihat, no? Saudara Bakat Ahmad, saudara Muhammad Yusuf Ishak dari Bandar Baru, Kedah. Saudara Zamari LC, terima kasih sahabat malam menemani saya bersama dengan Ahmad Map. Itu juga saudara Muhammad Hashim Muhammad Din dari Kemayan. Terima kasih hadir bersama malam ini. Saudara pejabat pembela daripada Kulim Kedah, Puan Nuriah Arsyad, Waalaikumsalam. Saudara Anwar Muhammad, salam dari Kuantan katanya. Saudara Puan Hamidah Kamat, salam perpaduan. Puan Halimah Ismail, salam Ma'al Hijrah. Saudara Rusmini dari Pontian, Johor, terima kasih. Saudara Richard Bakri, saudara Yusof Awang, salam dari Tanah Merah. Hadir lagi katanya saya. Ulud Bismillah juga dari Tanah Merah Kelantan. Saudara Nur Azman dari Pokok Sena Kedah. Saudara Muhammad Hashim Muhammad Din, salam Madani. Ibjah, salam Ma'al Hijrah. Raja Kamal, Raja Baizian, apa khabarku? Moga sihat. Saudara Rahim Aim dari Rembau, Negeri Sembilan. Puan Nuriah Arsyad, saudara Hashim Attan. Begitu juga dengan saudara Hashim Alias, apa khabar orang Melaka? Puan Siti Syarifah, Waalaikumsalam. Hafiz Hazara, Ramli Karim dari Wang Keluang, Wan Lah, salam ceria. Begitu juga saudara Kamarul Azhari, saudara Abdul Hamid dari Kuantan, saudara Syah Ibrahim, Hajah Comel-Comel. Begitu juga dengan saudara Ron Chiu, Aftam, Mazlan Khalid, saudara Edi Tahir, apa khabar? Umi Kalsum, saudara Kamarul Azhari, saudara Ramli Osman, hadir dari Bagan Datuk Perak. Saudara Muhammad Asridi dari Kuantan, saudara Syuhaimi, Syuhaimi sebenarnya, tapi dia buat Syuhai, ujung kali Mi dari Kajang. Terima kasih. Seronok tengok, tak apalah. Terima kasih. So, Ina Putri dari Kuantan, Muhammad Nazri Syafi'i, Hani Abdullah, Abdul Rahman Abdullah dari Johor Baru, Wan M. Bakri, salam perjuangan. Saudara Nur Aziman, saudara Nurfisah Idris dari Kuala Kangsar, Perak. Saudara Zuhaimi Abdullah, dia kata, ada orang kata dia tahu, tapi bila siapa ni? Dia saudara Zulaimi Abdullah, dia kata salam. Ada orang kata dia tahu, tapi bila call dia tak angkat orang dia. Lepas bila kena tangkap, salah orang. Tak apa saudara, jangan kita tahukan mereka saudara. Saudara Aspan Rogali, saudara Yang King Faizmi, saudara Ahmad Faruza, salam pencerahan. Said bin Yahya, saudara Azrul Jalil, saudara Puan Ruby Din, apa khabar? B. Zainuddin Ismail, saudara Salih Lembang, Ramzul Zul, Waalaikumsalam. Puan Syarifah Hapipah, Azawani, Puan Haslinda, Muhammad Syali, saudara Sazali Chin, saudara Abi K, Sabri Jaafar, saudara Rahim, salam awal Muharram katanya. Begitu juga dengan sahabat kita saudara Azizul Mak Yusof, saudara Magat Zulkifli dari Teluk Intan Perak, saudara Abdul Ghaffar Hamzah dari Kuantan Pahang, saudara Mus Ahmad, saudara Jeffrey Din dari Teluk Intan, Magat Zulkifli dari Teluk Intan juga, saudara Azizul Mak Yusof, John Ringo dari Sarawak, saudara Fakri Sani, Muzik Yasid, Puan Ruby Din, khabar baik, terima kasih. Puan saudara Fazilah Awang dari Pulau Pinang hadir, saudara Fakri Sani, Rubiah Hasan, Rosli Muhammad Taib. Begitu juga Syam Haji Nawawi, Abi K, saudara Abdullah, saudara Muhammad Syah, saudara Rahim, salam tahun baru. Saudara Syed Zainal Alamin, saudara Abi K. Begitu juga saudara Chin, salam awal Muharram. Saudara nak invite, saya minta maaf lah saudara, saya tak boleh nak buat apa lah. Saya tak tahu begitu. Saya Puan Raziah Jaafar, Ramzi Zul, saudara Azmi Nordin dari Bagan Datuk, Darani Osman, saudara Lim, Cik Norlia, Azizah Arazaina dan Syam Haji Nawawi serta teman-teman yang tak sempat saya santun ni, saya mohon maaf.
InsyaAllah lepas usai ni saya akan santun satu persatu, saudara. Baik, awal bicara saya ingin mengucapkan salam ma'al hijrah untuk tahun 1445. Malam ini, saudara, sudah pun kita meninggalkan, setahun dah berlalu ma'al hijrah, saudara. Inilah pembuka kalender baru dalam kalender Islam. Saya mendoakan sepanjang tahun mendatang ini, saudara saya walafiat, diberi kebahagiaan, sukses dalam setiap lapangan yang anda ceburi. Salam ma'al hijrah, saudara. Hari ini hari Selasa, tanggal 18 Julai. Tapi adalah merupakan hari yang ke-1216. Masih belum ada lagi penjelasan daripada Kementerian Kesihatan berhubung dengan virus yang menyerang negara kita. Sudah masuk hari yang ke-1216. Mungkin besok agaknya, saudara. Itulah seketika tentang berhubung dengan penyakit yang melanda negara kita ni, belum lagi mau usai. Selalu saya pesan pada saudara, jaga kesihatan. Kerana penyakit ni, saudara, datangnya macam halilintar. Kilat datang, tapi nak perginya seperti semut, saudara. Ya? Baik, saudara. Kita masuk segmen e-commerce. Dalam awal-awal, terima kasih Abi Reza menghantar saya sekuntum mawar merah. Saudara Abi K, saudara Muhammad Zaki, saudara Jamaluddin. Abi Reza menghantar saya sekuntum mawar merah yang lekat di hati saya, Abi. Ya, saudara Abi Reza, yang dari Kelantan, dari gamaknya. Saudara Acik Syah. Saudara, saya sering mengingatkan, penyakit datang seperti halilintar, perginya seperti semut. Sebab itu, berhati-hati, jagalah kesihatan, jaga kebersihan diri kita dan keluarga kita, saudara. Kitalah saja yang mampu untuk menjaga keluarga kita. Jangan harapkan orang sangat, saudara. Kita masuk segmen e-commerce, saudara. Dalam segmen e-commerce ini, kalau anda mempunyai produk, boleh hubungi saudara Al-Azhar di talian 011 330 41241. Al-Azhar memasarkan setangi Al-Bakurnya. Kalaulah di rumah anda ada setangi Al-Bakur tu, bakarlah malam ini, sebab rumah yang mewangi aromanya adalah kegemaran para malaikat dan kebencian para syaitan, saudara. Al-Azhar juga memasarkan minyak wangi dari tanah Arab yang dihasilkan berasaskan kepada pati kayu gaharu. Ya, Dayang Syalha, Najib Razak, apa hal tu, 300 bilion tu subsidi besar kalau tak ada GST. Saudara, kalau anda tak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah dan juga simpulan kasih Cik Siti dibuka untuk pesanan. Bagi teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, nak makan buah-buahan yang manis, kiwi, ceri, anggur, baik-baik belaka, dan harganya lebih murah dari harga pasar, buah-buah tersebut akan dihantar terus ke rumah anda. Boleh hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Ini untuk di Lembah Kelang saja, saudara, bukan di luar kawasan. Dan jangan lupa popiah sirih Lady Maria, makanan kegemaran saya, rasanya rangup, pedas, manis. Boleh hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Jadi pesanan dibuka, bolehlah anda memesan melalui saudara Nizam, popiah sirih Lady Maria. Bagi teman-teman yang nak berniaga, Puan Roschun menanti anda untuk menjadi ejen syarikatnya Amirus Super Carrier. Anda boleh hubungi Puan Roschun di talian 012-257-5917. Adalah produk-produknya sesuai, saudara. Terima kasih saudara Muhammad Adli Abdullah. Sedap katanya. Mengenai saudara Muhammad Adli ni sudah memesan ke? Baik, saudara. Usai pencerahan e-commerce, kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini sekali lagi saya sudah berpesan pada anda bahawa saya bukan da'i, juga bukan ustaz. Tetapi saya mendapat kiriman teman-teman setelah saya hayati, selepas saya baca, saya tengok sesuai untuk dibaca supaya perkongsian kita bersama, saudara. Bukan niat saya nak berdakwah dan sebagainya. Saya tidak ada tauliah. Tapi bila saya baca, sesuai. Kerana, saudara, salah satu nikmat yang Allah kurniakan kepada hambanya adalah nikmat kasih sayang, saudara. Nikmat itu diberikan kepada siapa sahaja, tanpa mengira pangkat, darjat, kedudukan, kaya atau miskin. Semuanya berhak mendapat kasih sayang daripada Allah SWT, saudara. Kerana Allah mengurniakan sifat rahimnya, penyayangnya kepada hamba-hambanya, agar mereka semakin dekat dan patuh
kepada ajaran Islam yang ditetapkan. Tapi apakah setelah diberikan rahim ataupun kasih sayang, kita semakin dekat ataupun semakin jauh daripada Allah? Tanyalah diri anda. Orang yang mempunyai kasih sayang ibarat memiliki harta kekayaan yang berada dalam hati yang dipenuhi dengan iman, syukur dan ikhlas. Orang yang memiliki kasih sayang pasti akan dimuliakan oleh Allah. Mereka yang memiliki kasih sayang dengan orang yang tidak memilikinya dapat dibezakan saudara, berpandukan keikhlasan sewaktu membantu orang lain sama ada dengan rela hati ataupun terpaksa. Sebagai contoh saudara, orang yang memiliki harta, mereka akan memberikan sebanyak mana pun sedekahnya kepada orang miskin tanpa mengharapkan sebarang balasan. Demi kasih sayang sama umat, Islam menggalakkan mereka yang kuat membantu yang lemah dan yang kaya membantu yang miskin dalam suasana persaudaraan. Hormat menghormati dan belas kasihan mengikut panduan ilahi serta taat kepada suruhannya. Bagaimanapun saudara, Islam mewajibkan setiap umat Muslim supaya berusaha, bukan hanya mengharapkan. Saudara, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang bawah. Jadi setiap insan perlu bekerja mencari rezeki, jangan membebankan orang lain. Tapi kalau jika seseorang tidak mampu untuk bekerja atau mencari rezeki, maka pihak berkuasa atau masyarakat Islam wajib membantu mereka. Saudara, ingat, kalau orang tu susah dalam kampung kita, wajib kita bantu, saudara. Jangan kita biarkan dia hidup melara ataupun melarat, saudara. Kita masuk segmen mutiara kata, saudara. Dalam mutiara kata ini, saya ingin pesan pada teman-teman, hayati. Kerana, saudara, kita tidak mampu menuntut orang lain untuk selalu berbuat baik kepada kita. Tetapi kita mampu melatih diri untuk tidak menyakiti orang lain. Ingat saudara, kita tak mampu saudara untuk orang lain buat baik dengan kita, mesra dengan kita. Itu bukan kemampuan kita saudara. Tetapi kita mampu untuk melatih diri kita untuk tidak menyakiti hati orang lain. Ingat saudara, itu pesanan dalam mutiara kata kita saudara. Kita sambung dengan ini pantun dari Pak Nazir. Terima kasih Pak Nazir. Saban hari berkirim pantun untuk perkongsian kita bersama. Karya-karyanya begitu bermanfaat saudara. Kata Pak Nazir, monyet mengerkah si buah pinang, tersenyum manja pada Pak Kasan. Semakin bersedekah, semakin tenang, Allah menaja kepada insan. Sesuai dengan apa yang saya baca tadi, saudara. Ada rezeki, kita bersedekah. Kerana Allah, semakin kita bersedekah, semakinlah kita tenang. Dan Allah menaja kepada insan, saudara. Tambah Pak Nazir lagi, pantun keduanya, ibu goreng temenong, kakak menyambal bilis. Jangan suka termenong, khawatir ditemani iblis. Jadi kalau kita sehati kat apa, jangan termenong, saudara. Termenong yang atas dia itu, saudara, ikan termenong. Sebab itu kata Pak Nazil, ibu goreng termenong. Itu ikan termenong. Ikan apa? Ikan, kita panggil ikan termenong lah, saudara. Kampung saya panggil ikan termenong. Di belah Kedah pun ikan kembung, saudara. Ibu goreng termenong, kakak menyambal bilis. Jangan suka termenong, khawatir ditemani iblis. Kalau kita banyak termenung, maka iblis akan datang menggoda fikiran kita. Terima kasih Pak Nazil atas nasihat yang begitu berarti. Dan saya tetap menasihati pimpinan negara supaya janganlah berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang negara boleh muflis. Peringatan saya pada teman-teman yang lain, mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam sebarang channel, saya tak larang. Ya saudara, saya tak larang, tidak ada masalah. Tetapi anda mestilah bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantaunya, saudara. Ini adalah pencerahan politik, matlamatnya sekadar memberi informasi. Supaya warga kita berinformasi. Kalau ada berita-berita dalam negeri ataupun luar negeri, saya culipkan untuk pendengaran kita bersama. Ingat saudara, kalau saya memberi komen, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Jangan pula bila saya bagi pandangan, saya bagi penjelasan, anda tak setuju, anda marah dengan saya. Tak boleh. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, saudara. Begitu Fazilah Abdullah, dia kata,
Puan Fazilah Abdul. Dia kata dunia penting, akhirat pun penting. Benar. Saudara Muhammad Ali, salam dari Tampin Negeri Sembilan. Saudara Osman Amir Hussein, salam sejahtera. Jadi saudara, kalau anda tidak bersetuju dengan pandangan saya, mau menyantuni, mau berbicara dalam muka buku ini, tak ada masalah saudara. Asalkan gunakanlah bahasa yang baik. Jangan kita mentertawakan kesedihan orang. Joka Karim, saudara Syari Ahmad. Jangan kita mentertawakan kesedihan orang lain. Ingat itu pesanan saya saudara. Sebab kita warga Cita Damai, bila kita berhujah, mesti menggunakan bahasa-bahasa yang harmonis saudara. Permulaan bicara saya hari ini saudara adalah tentang ribut taufan yang bakal melanda. Jadi benda ni masih jauh lagi. Iaitu sekarang ni, saat ini saudara di Laos. Laos pun tak jauh daripada negara kita. Kerana Laos sudah pun bersiap sedia untuk menghadapi taufan. Bukan ribut lagi saudara. Taufan Talim yang semakin menghampirinya. Kerana dari Vientiane, orang ramai di Laos, kerajaannya telah pun menggesa supaya mereka bersedia menghadapi kesan taufan Talim yang bakal melintasi negara tersebut. Katanya lewat petang ni, saudara. Setakat pagi tadi, taufan Talim telah pun menghampiri wilayah di Pulau Hainan di selatan negara China pada kelajuan 130 km sejam dan diunjurkan meneruskan haluannya ke arah barat untuk membadai utara Vietnam. Semasa taufan merentasi Laos, kawasan tengah dan selatannya termasuk wilayah Bolikake, Kam Muni, Savanakhet, Champasak, Saravan, Sekong dan Atapiu, maka dijangka berlaku angin monsun kencang serta ribut petir, kilat dan hujan lebat saudara. Sebab itu Biro Cuaca Laos juga memberi amaran kepada orang ramai di seluruh negaranya supaya sentiasa mengemaskini keadaan. Dan setelah ini Vietnam juga telah pun memindahkan kira-kira 9,000 penduduk mereka ni setakat pagi tadi sebelum ribut taufan melanda negara itu. Demikian laporan daripada Berita Vietnam saudara. Talim ribut melanda Vietnam tahun ini berada pada kedudukan kira-kira 140 km saja, tak jauh dah. Di tenggara Mong Chai, iaitu wilayah utara Guang Neh, dengan kelajuan 89 hingga 117 km sejam. Saudara, jadi menurut Pusat Hidrometeorologi Nasional, agensi itu meramalkan sekitar malam tengah malamnya saudara, sekitar pagi nanti ribut akan bergerak ke arah barat laut dan kelajuan kira-kira 25 km sejam sebelum beransur melemah. Bagaimanapun negara kita ni berhampiran dengan Thailand dan sebagainya, kita harus berhati-hati, sentiasalah melayari ramalan kaji cuaca saudara. Dan kalau berlaku ribut dan sebagainya, jangan duduk di luar rumah. Berlincarilah tempat perlindungan. Sebab kalau ni taufan Talim ni saudara, laporan yang saya dapat memang mengakibatkan banjir, ribut, petir dan sebagainya. Itu ramalan cuaca. Berhati-hati saudara. Dan kita berdoa malam ni Mahal Hijrah, kita doalah supaya ribut Talim itu segera mereda. Kalau nak sampai ke kawasan kita pun reda dah tak ada. Mudah-mudahan saudara. Dan laporan saya terima juga saat ini, setelah menyedari, menginsafi bahawa kesan dunia bakal mengalami masalah untuk mendapatkan makanan, sumber makanan bijirin, maka Presiden Turki Erdogan, Recep Tayyip Erdogan sudah berusaha untuk mewujudkan perjanjian sesegera mungkin dengan pihak di Moskow supaya dapatlah digunakan pelabuhan Laut Hitam Ukraine. Kerana ini adalah untuk menyelamatkan dunia. Kerana Moskow tetap berkeras tidak mahu mengizinkan kapal-kapal membawa bijirin untuk makanan dunia tidak boleh melipasi Laut Hitam. Itu keadaannya. Bagaimanapun, Erdogan sedang berusaha. Di samping pertubuhan bangsa-bangsa bersatu menjadi perantara untuk mendapatkan bijirin Laut Hitam dengan Rusia dan Ukraine. Ini adalah untuk menyediakan koridor maritim kemanusiaan agar kapal-kapal dengan ekspor makanan dan baja dari 3 pelabuhan Laut Hitam Ukraine yang ditetapkan sejak untuk bulan Julai ini saudara. Mudah-mudahanlah kita berdoa. Kalau tidak nanti saudara, global ataupun dunia bakal menghadapi masalah makanan saudara. Banyak negara-negara luar sudah pun mengalami tekanan kesan daripada kekurangan sumber makanan.
Bagaimanapun, di dalam negara kita ini, saudara, sesuatu yang agak melegakan saya apabila Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Abang Mat Sabu, Datuk Seri Muhammad Sabu menyatakan bahawa Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menjamin bahawa bekalan beras negara mencukupi, selain akan memastikan harga jualan beras kekal rendah. Itu kata Abang Mat Sabu, saudara. Bagaimanapun, beras-beras lokal tempatan juga ditampung dengan kemasukan beras dari luar yang diimport. Tapi apabila berlaku cuaca tidak menentu sebelum ini, maka hasilnya agak menurun. Tapi tahun ini di Kedah dah Perlis, kata Abang Mat Sabu, kita lihat pokoknya cantik. Menteri Pertanian dia kata pokok-pokok padi, rimbunan padi cantik dan beliau yakin dapat mengeluarkan hasil yang baik. Dan tidaklah mengalami masalah beras yang menurun. Kerana kekurangan beras tempatan ditampung oleh beras import untuk sementara ni. Jadi menurutnya bahawa peruntukan sejumlah 3 bilion ringgit sebagaimana yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini, katanya adalah semata-mata untuk meningkatkan infrastruktur berkaitan tanam padi negara ini, dan beliau yakin mampu meningkatkan jumlah keluaran padi. Kerajaan juga akan berusaha untuk memastikan sawah-sawah dibuat dan dijaga dengan baik. Dan tadi beliau berada bersama dengan Yang Berhormat Perdana Menteri di Skincan. Skincan juga sekarang ni akan dijadikan sebagai rice bowl ataupun tampungan makanan untuk negeri Selangor khususnya. Memanglah di Skincan dulu memang kita nampak ada dia punya silo banyak untuk simpanan beras, dan Skincan telah pun dikenal pasti sebagai kawasan untuk pengeluaran beras untuk pasaran dalam negeri, saudara. Itu tentang makanan, saudara. InsyaAllah kita sedikit keluar negara, iaitu di Thailand, saudara. Saya paksa menyatakan begini supaya ini kalau itu berlaku di luar negara dan lebih-lebih lagi negara jiran, dia boleh menyangkuti masalah di negara kita, masalah ekonomi dan sebagainya, saudara. Kerana saya melihat dari Bangkok, berita dari Bangkok menyatakan calon Perdana Menteri Thailand, Pita Limamjonerat, katanya telah pun mendapat sokongan sekali lagi daripada gabungan 8 parti untuk dicalonkan semula pada pusingan kedua. Besok, saudara. Bagaimanapun, ini adalah merupakan percubaan terakhirnya untuk memenangi jawatan sebagai Perdana Menteri di Thailand. Tapi kalau tak berjaya juga, calon dari itu, parti kedua, itu walaupun menjadi Perdana Menteri tunggal, Pita hanya calon dia itu adalah anak pada Thaksin Shinawatra. Itu anak perempuan bekas Perdana Menteri Thaksin, iaitu Petogatan Shinawatra. Ya, saudara, dalam pengundian yang lepas, Pita hanya memperoleh 324 undi. Mana dia cuma mampu mendapat sokongan daripada 324 ahli parlimen. Dan partinya menang, sementara yang menentang adalah 182 dan 199 berkecuali. Jadi artinya keseluruhan ahli-ahli parlimen yang ada di Thailand adalah 752. Jadi Pita memerlukan tambahan lagi, iaitu 63 undi. Kerana terdapat 249 senator yang dilantik oleh junta, mungkin bakal menjadi batu penghalangnya. Kalau mereka sokong, maka Pita lah akan jadi Perdana Menterinya. Dan calon parti Piutak untuk jawatan Perdana Menteri, itu Srettha Thavisin, telah bersedia untuk dicalonkan jawatan itu. Pun bergantung pada jawatan ketua eksekutif parti tersebut. Dan juga terdapatnya anak kepada Thaksin juga yang bakal dicalonkan kalau Pita tak dicalonkan. Itu pun terpulang. Sebab di Thailand, saudara, dia ada 700 banyak, saudara, dia punya ahli parlimen 750. Terdapat 750 ahli parlimen. Kita 222 je, saudara. Tak sama dengan mereka. Mereka ada 750. Dan untuk layak jadi Perdana Menteri mesti mendapat sekurang-kurangnya 376 undi. Tak dapat 376, tak boleh jadi Perdana Menteri. Dan menjadi penghalang besar. Walaupun parti-parti politik yang bertanding tu dia dapat undian besar, tapi tak boleh kalau 250 senator ini adalah merupakan penghalangnya.
Sebab banyak parti juga. Macam kita di Malaysia itu hari lah. Kalau macam di itu hari, kita tergantung parlimen kita. Bila tergantung, 250 undi senator itu yang paling penting. Di Thailand sekarang. Jadi sekarang ni, PITA cuma mendapat 324. 182 tak bersetuju. Dan 199 berkecuali. Cuma 13 senator yang dilantik oleh junta daripada 250 bersetuju. Waktu pemilihan itu 443 orang tak hadir. Jadi sekarang ni PITA tidak memperolehi cukup 376 undi daripada 750 kursi Dewan Rakyat di Bangkok. Itu keadaannya. Besok kita nanti juga apakah akan selesai. Kalau tak selesai, berlaku huru-hara dan sebagainya, tentulah juga ia akan menyangkupi ekonomi negara kita. Sebab Thailand juga sekarang ini sudah pun berada dalam keadaan ekonomi yang mengudum. Jadi kalau sana mengudum, sini mengudum, macam mana kita nak survive? Itu keadaannya saudara. Baik, kita balik pada negara kita. Saya nampak kayaknya semalam Menteri Pendidikan, kita ingatkan orangnya lembut, iaitu Padalina Siddiq. Rupanya dia garang saudara. Garang. Kerana beliau menegaskan pihaknya telah pun membuat laporan polis berkenaan isu azan yang diputarbelikkan oleh setengah pihak sehingga menjadi fitnah. Itu dia dihantar dalam kiriman dalam akaun media sosialnya. Memang Fazlina ni orangnya lembut, tapi bila dia keras memang dia keras. Macam almarhum bapanya lah saudara. Jadi katanya siasatan sedang dijalankan dan dia sedang mencari dan misi mencari individu yang tidak bertanggungjawab menyebarkan bahan fitnah. Mereka itu akan dikesan. Ini kata dia, saya tidak teragak-agak untuk saman malu dan fitnah yang terus disebarkan. Oh, garang. Garang sungguh lah anak Datuk ni apa ni, Allahyarham, Saudara Siddiq Fadil ni, saudara. Pada 12 Julai lalu, media melaporkan ahli parlimen di Bung Tebal menggesa parti pembangkang supaya berhenti membawa isu azan. Bila ahli parlimen di Bung Tebal semasa pilihan raya negeri. Jadi kata Fadlina, banyak lagi isu penting yang perlu dibincangkan. Ekonomi, pendidikan. Tapi yang tersebar adalah fitnah. Jadi beliau telah pun membuat laporan polis. Belum pun selesai isu Fadlina membuat laporan polis, seorang lagi ahli parlimen juga membuat laporan polis. Saudara. Nampak gaya sekarang ni, negara kita ni, tak berhenti-henti laporan polis dan tak berhenti-hentilah ada orang yang akan dikutip ataupun disiasat dan dibawa ke muka pengadilan. Sabar dulu saudara. Belum masuk bab yang kedah lagi saudara. Ini kerana seorang lagi, iaitu ahli parlimen Bentong, Yang Sefura Osman. Beliau telah pun membuat 2 laporan polis di Ibu Jawab Polis daerah Bentong berkaitan kes penipuan dan gangguan seksual oleh seorang pempengaruh media sosial terhadapnya. Menurut Yung Safura, laporan pertama yang dibuat menerusi pegawai khasnya membabitkan kes penipuan bahawa terdapat individu menghantar mesej melalui aplikasi Instagram mengaku sebagai wakil beliau untuk penganjuran program menjana pendapatan. Jadi katanya laporan kedua adalah terhadap pemengkaruh yang mengeluarkan kenyataan seksis dan berunsur lucah yang dianggap sebagai gangguan seksual dalam satu klip video yang dimuat naik ke akaunnya saudara. Video itu kemudian tular dan telah dikongsi oleh banyak pihak. Memanglah yang Safura ni nampak memang cantik saudara. Tapi tak sewajarnya dilakukan gangguan seksual kepada ahli parlimen sebut saudara. Jadi kata yang Safura, saya terbuka jika ada yang mempertikaikan pandangan dan ideologi politik saya. Setiap daripada kita berhak mempunyai pandangan masing-masing. Namun apa yang telah dilakukan oleh pemengkaruh itu ialah satu serangan peribadi dan menjejaskan reputasi serta kehormatan saya sebagai seorang wanita serta seorang ahli parlimen. Itu kenyataan Yang Safura. Beliau pun buat laporan polis supaya pihak yang bertanggungjawab segera dihadap ke muka pengadilan. Saya pesan pada teman-teman, jangan kita buat benda-benda yang tak sesuai untuk naluri sebagai manusia, saudara. Memanglah Yang Safura ni lawa. Tapi kalau anda geram kat dia pun, dia isteri orang. Jangan diganggu lah. Biarlah dia membawa usahanya sebagai ahli parlimen, bertugas sebagai ahli parlimen. Yang ganggu dia buat apa? Dan gunakan nama dia pula nak buat kutip. Nak kutip wang. Kononnya boleh menambah penjana pendapatan.
Jangan buat fitnah begitu, saudara. Itu 2 kes, saudara. Dua-dua wanita. Satu daripada Parti Keadilan, itu Fazlina, dan satu lagi yang Safura, itu ahli parlimen dari parti DAP. Dan hari ini maka pihak polis menjelaskan. Banyak orang bertanya, kenapa sampai tahap maka Sanusi perlu, Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi perlu ditangkap waktu jam 2.30-3 pagi subuh tadi. Banyak orang mempertikaikan. Kerana dia kata, banyak orang mengatakan takkanlah tak boleh panggil untuk dia datang ke mahkamah dan sebagainya. Kenapa perlu dia ditangkap dan dibawa kepada polis? Jadi, menurut Ketua Polis Negara, Tan Sri Razarudin Husin, pihak berkuasa pada awalnya memang meminta bantuan daripada Kedah. Namun, ahli politik terbabit tidak ada di negeri Kedah. Jadi pihak Polis Kuala Lumpur telah pun minta bantuan. Cari di Kedah, tapi dia tak ada. Kemudian katanya mereka mendapat tahu, pihak polis mendapat tahu bahawa Datuk Sanusi akan hadir untuk satu program bersama dengan Esro Awani pada jam 10 malam. Namun, pemantauan polis yang dibuat juga tiada kelibatnya. Tak dapat nak cari. Justru, pihak polis berusaha untuk menghubungi Datuk Seri Sanusi untuk memaklumkan keperluannya hadir ke mahkamah. Dan ia dilakukan melalui panggilan telefon, tetapi gagal. Semua panggilan berkenaan tidak dapat, Datuk Sanusi tidak dapat dihubungi, saudara. Jadi bagaimanapun, dalam keadaan begitu, pihak polis tak ada jalan lain. Pihak polis dia adalah dia punya caranya. Hubungi tak ada. Malahan ada juga buat panggilan tapi macam ditolak. Pegawai-pegawai bertanya juga dengan pegawai ni yang awak Menteri Besar pun tak ada yang melayan. Jadi akhirnya setelah diketahui Datuk Seri Sanusi berada di Kuala Lumpur pada jam 2.30 pagi tadi, maka beliau ditangkap. Tujuannya untuk membawa ke muka pengadilan. Tak ada lebih daripada itu, saudara. Itu kenyataan daripada Tan Sri Ketua Polis Negara. Bagaimanapun pagi tadi beliau telah pun dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Selayang, saudara. Dan Mahkamah Seksyen Selayang terhadap 2 tuduhan, itu menghasut dalam satu ceramah minggu lalu. Datuk Seri Mohamad Sanusi berusia 48 tahun, bagaimanapun membuat pengakuan tidak bersalah. Ini pun satu hal lagi. Dia mohon ampun, minta maaf. Mohon ampun daripada tuanku. Waktu yang sama bila ditanya, tak mengaku pula dah. Maka perbicaraan akan dilakukan. Katanya dan beliau dikenakan ikat jamin. Sehinggalah pada tarikh perbicaraan, ikat jaminnya untuk RM5,000 bagi setiap satu kesalahan. Dan perbicaraan telah pun ditetapkan pada 4 Oktober sebagai sebutan semula. Nakillah apa semua orang dah tahu keadaannya. Tapi saya perlu menjelaskan kenapa pihak polis terpaksa menangkap beliau di sebuah hotel, saudara, kerana hubungi tak boleh. Tapi dengan polis tak boleh nak lari dalam negara kita ni. Dan bila dah diberkas, malu orang kata kenapa tangkap pula. Tak ada apa pun pihak. Dan ada juga siasatan yang lain, saudara. Dan bagaimanapun, sebagaimana kenyataan Yang Berhormat Presiden UMNO, banyak orang menuduh. Ini pun kena diperjelaskan. UMNO tak campur tangan langsung. Tak ada campur tangan langsung. Apa saja itu terpulang pada pihak polis. Pihak polis, bagaimana kenyataan Ketua Polis Negara, dia terpaksa mengambil Datuk Seri Sanusi untuk dibawa ke mahkamah. Tak lebih, saudara. Bagaimanapun, menurut Datuk Seri Zahid Hamidi, penahanan dan pendakwaan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Mohamad Sanusi Makno, tak ada kaitan dengan pilihan raya negeri yang bakal diadakan. Saudara, menurut Datuk Seri Zahid Hamidi, dia kata isu Sanusi belum selesai pada hemat saya secara peribadi. Jadi Jabatan Peguam Negara mengambil tindakan, kata beliau, bukan soal pilihan raya, bukan soal titah tuanku, tapi kita dapati beberapa fakta yang difikirkan oleh Jabatan Peguam Negara, ada kes yang kuat untuk membawa beliau ke mahkamah bagi menghadapi pertuduhan. Itu kenyataan daripada Presiden UMNO. Beliau telah pun dibawa ke mahkamah tadi pagi tadi juga, saudara. Jadi dalam waktu yang sama,
Zahid berkata, mahkamah adalah platform terbaik untuk Datuk Seri Sanusi menjawab tuduhan serta mempertahankan dirinya. Saya pun pernah dibawa ke mahkamah. Dan setiap pertuduhan itu, kalau dibuat pengakuan secara terus, maka hakim akan buat keputusan untuk menjatuhkan hukuman. Tapi beliau mempunyai kaedah yang sama. Tapi soal sekarang, kalau kita membaca titah tuanku melalui kenyataan yang dikeluarkan, bahawa isu Sanusi belum selesai. Mungkin sebab itulah, kata Datuk Seri Zahid Hamidi, pihak Jabatan Peguam Negara mengambil tindakan terhadap beliau. Saudara? Dalam bagaimanapun, ini satu lagi, saudara. Bukan saja Datuk Sanusi. Pihak polis juga menjelaskan bahawa kertas siasatan polis berkaitan 3R membabitkan pengurusi parti DAP, Lim Guan Eng dan Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang sudah dihantar ke pihak pejabat peguam negara semalam. Artinya dah siap dah, polis dah siasat. Sebab kalau saudara dengar kenyataan saya semalam, yang bahagia Tan Sri Ketua Polis Negara menyatakan beliau beri tempoh 7 hari untuk siap selesai siasatan. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin, proses siasatan kedua-dua kes itu sudah lengkap. Bagaimanapun, adalah sedikit lagi siasatan yang kita perlu selesaikan dari segi data preservation, atau itu pemulihan data dan forensik. Ini yang kita perlu uruskan lagi. Maka itu adalah siasatan yang akan kita teruskan. Jadi, kertas siasatan dah siap. Telah pun dihantar ke pejabat peguam negara. Saudara, kerana minggu lalu Bukit Aman telah pun mengesahkan pihak polis sedang menjalankan siasatan terhadap Guan Eng yang dipercayai menyentuh isu 3R dengan mendakwa gelombang hijau, bahkan memusnahkan Tok Kong dan sebagainya, saudara, di Pulau Pinang. Jadi kenyataan itu dipercayai, diucapkan oleh beliau ketika berucap dalam program Tian Fu Gong Bai, Long Wang, Singapura, di Tok Kong, Batu Jelutong, Pulau Pinang pada 7 Julai. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948, Seksyen 505 di bawah Kanun Keseksaan, dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Pihak polis turut menyiasat Tan Sri Abdul Hadi susulan satu hantaran. Ini susulan satu hantaran di akaun bukunya bertajuk Minda Presiden PAS pada Sabtu lalu yang mengulas mengenai parti DAP. Hasil siasatan polis mendapati hantaran berkenaan mengandungi kenyataan berunsur perkauman yang boleh mencetuskan kegusaran awam. Jadi siasatan dijalankan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Dua-dua dah kena siasat. Tunggu masanya mereka akan dihadapkan terpulang pada Jabatan Peguam Negara. Ini kenyataan pihak polis, saudara. Ya? Dalam waktu yang sama, tak habis-habis lagi, saudara. Saya bila tengok begitu, saya geleng kepala. Hari ini banyak sangat kes-kes yang berhubung dengan pemimpin. Kerana saya juga menerima berita dalam waktu yang sama, berita harian melaporkan bahawa Suruhanjaya Pencegah Rasuah telah pun membuka kertas siasatan berhubung penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa, membibitkan pemimpin dari sebuah negeri dalam isu perlumbungan unsur nadir bumi. Semua orang tahulah siapa dia, saudara. Tapi kerana tidak dilaporkan nama, saya tak boleh sebut nama. Ini laporan, dia nampak berita harian pun nampak gayanya macam takut kena saman pula, saudara. Sebab tak boleh sebut nama. Jadi perlumbungan itu, kata laporan sebut, dipercayai dilakukan secara tidak sah dan menyebabkan kerugian kepada kerajaan negeri. Jadi, berita harian difahamkan SPRM Kedah sebelum ini pernah membuka kertas siasatan berhubung isu perlumbungan haram REE pada awal tahun ini. Siasatan dipercayai berterusan, termasuklah kertas siasatan yang dibuka dengan beberapa orang saksi sudah dipanggil. Timbalan Ketua Pesujaya Operasi SPRM. Ini sahih lah. Datuk Seri Ahmad Kusyari Yahya ketika dihubungi oleh berita harian mengesahkan beberapa kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 13 dalam kurungan A dan Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Jadi, apakah bila ditanya apakah Menteri Besar tersebut akan dipanggil dalam masa dekat, Datuk Ahmad Kusyari tidak mahu mengulas. Ya, saudara, sebab
Sebelum ini Berita Harian memang ada mendedahkan kerana ia mendapat maklumat isu perlumbungan haram dan kerugian hasil bumi telah diadukan oleh beberapa pertubuhan, bukan kerajaan, termasuk gerakan anti-sanusi pada Mac 2023 lalu. Laporan itu termasuklah oleh penduduk di kawasan Bukit Enggang, Sik, yang menjadi lokasi kerja-kerja perlumbungan haram yang dibuat secara besar-besaran sebelum ditumpaskan oleh pihak berkuasa. Jadi baru-baru ini, kata Berita Harian, beberapa orang individu juga tampil dan membuat aduan resmi kepada SPRM bagi menyiasat isu salah guna kuasa dan rasuah membabitkan seorang menteri besar hasil daripada satu surat yang viral. Surat itu dikatakan berkaitan permohonan kota pekerja asing kepada Kementerian Dalam Negeri yang kononnya bagi projek usaha antara kerajaan negeri dengan sebuah syarikat tempatan dan syarikat dari China. Itu keadaannya, saudara. Apa yang berlaku sekarang ni, sebab kita dengar juga Datuk Saifuddin Nasution sebagai Menteri Dalam Negeri juga pernah melontarkan kenyataan tentang adanya orang luar yang melakukan perlumbungan secara haram. Satu lagi, saudara. Aduh, tak habis. Hari ini juga Suruhanjaya Pencegahan Rasuah telah pun diminta untuk segera menyiasat pendedahan yang dibuat oleh usahawan, jutawan, Tauqif Vincent Tan. Sebab itu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah perlulah menjalankan siasatan berhubung dengan pendedahan pengasas dan penasihat kumpulan berjaya Tan Sri Vincent Tan bahawa terdapat ketidakpatuhan dalam proses tender kerajaan di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pula dah ada lagi. Ini bukan nanti bila dah berlaku siasatan nanti orang kata UMNO. Sebenarnya inilah laporan yang dibuat. Rakyat yang buat. Tapi akhirnya UMNO juga yang kena, saudara. Bekas pengurusi jawatankuasa kira-kira wang negara PSC, Wong Kah Woh, berkata beberapa isu penting perlu disiasat oleh SPRM. Termasuk mengapa surat hasrat ataupun letter of intent yang sudah dikeluarkan sebelum ini dibatalkan 3 bulan selepas Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Apa keputusan jawatankuasa tender pada ketika itu? Kenapa hasil tender oleh kerajaan pada tahun 2019 tidak dipatuhi? Serta apa justifikasi bagi kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin memberikan kontrak kepada Spenco yang dikatakan 700 juta lebih tinggi? Saudara. Dan semalam, kata syarikat usaha kumpulan berjaya dan kumpulan Nazar telah pun memfailkan saman terhadap Kementerian Kewangan kerana menamatkan letter of intent yang ditawarkan kepada usaha tersebut. Saya selalu katakan, saudara, bahawa apa saja yang dilakukan, kontrak ke apa semua, katalah sekarang ni, di bawah kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bila kontrak itu sudah ada letter of intent, ada perjanjian, maka kerajaan mana pun yang datang nanti perlu meneruskan. Itu wibawa sesebuah kerajaan itu akan dilihat. Tapi tiba-tiba saja, menurut kenyataan itu, bahawa tiba-tiba bila Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, maka letter of intent tersebut dibatalkan. Dan ini menimbulkan persoalan. Dan kesannya, maka Tan Sri Vincent Tan mengambil tindakan mahkamah terhadap Kementerian Kewangan kerana membatalkan surat letter of intent tersebut. Di mana syarikat yang dapatlah syarikat Spenco. Jadi, SPRM diminta untuk menyiasat. Tak habis lagi, saudara. Itu keadaannya. Banyaklah kenyataan-kenyataan bagaimana keadaan kontrak dibagi dan sebagainya, saudara. Aduh. Artinya ada 5 kes hari ni. Besok tak tahu apa lagi. Saya rasa berderit lagi. Berderit lagi, saudara. Saya yakin. Mungkin besok ada lagi lah kenyataan-kenyataan ataupun keadaan-keadaan yang perlu dilaporkan. Inilah saya katakan, bila mereka berkuasa, mereka menggunakan kuasa untuk membina kekayaan. Itu dalam keadaan sekarang, secara perlulah kita hayati. Dan kita harus menanamkan sikap dalam diri kita. Kita membenci pada pemimpin yang mengumpul kekayaan atas nama kuasa politik, saudara. Dan bagaimanapun, ini satu hal lagi saya lihat apabila Speaker Dewan Negara, iaitu Tan Sri Dr. Wan Junaidi, menyatakan bahawa pihak kerajaan bolehlah menambah jumlah kota ahli Dewan Negara yang dipilih daripada setiap negeri. Sekarang ni 2 orang pada setiap negeri itu untuk tambahan ahli senator. Daripada 2 orang boleh tambah lagi, katanya. Kerana di bawah perkara 451 Perlembagaan Persekutuan
jelas memperuntukkan 2 wakil boleh dipilih dari negeri masing-masing untuk ke Dewan Negara. Namun jumlah itu boleh ditambah. Dan ini bergantung pada kerajaan lah katanya. Sekarang kita ada 2 orang diundi menjadikan mereka dipilih seramai 26 orang. Manakala yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong adalah 44 orang. Jadi jumlah itu bolehlah ditambah. Mungkin seorang lagi ke macam bagaimana House of Lords di England. Jadi ini perlu dilakukan, kata Tan Sri Wan Junaidi. Kalau negara luar pun ada tambahan, perlulah supaya Dewan Senate, Dewan Negara itu bertambah wibawanya lagi. Itu pandangan daripada speaker. Ya, saudara? Tak habis-habis politik, saudara. Ini satu lagi, banyak orang cuba menafikan. Ini satu lagi persoalan, saudara. Sebagaimana saya lihat, ini kenyataan daripada sisa politik ataupun tulisan daripada sisa politik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini kisahnya bagaimana orang menafikan bahawa usaha-usaha untuk membunuh atau mengharam UMNO ini dilakukan oleh Dr. Mahathir. Kita kena ingat, saudara, bahawa dalam beberapa siaran memang ada kenyataan dalam media. Dr. Mahathir kata, benar, saya minta Datuk Seri Zahid untuk membubarkan UMNO. Memang ada, saudara. Sebab itu kenyataan Dr. Anwar Ibrahim itu memang jelas. Sebab kenyataan beliau, dia kata bila dia balik rumah, dia diberitahu oleh isterinya ketika itu jadi timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Aizah bahawa Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin sedang berusaha untuk membatalkan pendaftaran UMNO. Sebab itu dia kata dia pergi jumpa. Dia bertemu dengan Tan Sri Muhyiddin. Dia bagi tahu, dia kata kalau you buat keadaan begini, saya sebagai ahli parlimen parti Pakatan Harapan, Keadilan bersama dengan DAP dan Amanah akan menarik sokongan. Itulah puncanya. Tapi bagaimanapun, ini tulisan daripada saudara Samsul. Dia kata ada si Samsul Iskandar Ma'akin, peristiwa ini berlaku beberapa dulu. Bila Tun Mahathir minta Muhyiddin mengharamkan UMNO. Tindakan mengharam UMNO adalah strategi akhir Dr. Mahathir bila mana beliau mendapati tidak ramai ahli parlimen UMNO menyeberang dan menyertai Bersatu. Matlamat akhir Dr. Mahathir adalah untuk membina Parti Bersatu sebagai pengganti UMNO. Itu realiti, saudara. Jadi, Tan Sri Muhyiddin bersetuju dan turut menyokong langkah itu. Fail dan dokumen untuk membatalkan pendaftaran UMNO telah disediakan dan sudah pun berada di atas mejanya. Hal ini pernah diceritakan oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Hamidi kepada Majlis Tinggi UMNO. Saudara, apabila rancangan untuk mengharamkan UMNO ini diketahui oleh Anwar, beliau bergegas menemui Muhyiddin dan berhujah menyanggah tindakan tersebut. Jadi UMNO ada legasi. UMNO adalah legasi perjuangan Melayu menuntut kemerdekaan yang turut disertai oleh ibu dan ayahnya dan keluarganya. Pengharaman UMNO akan menjadi satu tragedi hitam yang akan menyayat hati seluruh umat Melayu, termasuklah Raja-Raja Melayu. Jadi kata Dr. Anwar Ibrahim lagi, jika pengharaman itu berlaku, maka Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan akan dikutuk oleh orang Melayu dan kita semua akan dicatat sebagai pengkhianat bangsa. Jadi, hujah Datuk Seri Anwar Ibrahim, catatan daripada sudut politiknya, UMNO tidak berdosa. Yang berdosa ialah pemimpinnya. Sekiranya UMNO diharamkan, sudah pasti proses di mahkamah akan makan masa dan kerajaan Pakatan Harapan ketika itu tidak mampu menumpukan seluruh perhatian kepada pembinaan semula negara yang hampir muflis. Lebih parah lagi, rakyat akan percaya dengan dakwah pembangkang bahawa Pakatan Harapan adalah kuda tunggangan DAP. Pakatan Harapan pasti akan kalah pada PRU akan datang, katanya. Alhamdulillah, akhirnya Tan Sri Muhyiddin akur dengan hujah Dr. Anwar Ibrahim dan UMNO terselamat daripada diharamkan. Bayangkanlah di mana kedudukan Tan Sri Muhyiddin sekarang jika beliau mengikut nafsu amarah dan meletakkan jawatannya. Bayangkanlah apa yang akan terjadi pada seluruh ahli UMNO sekiranya UMNO berjaya diharamkan. Yang pasti, tentu sekali pada hari ini tidak akan wujud Perikatan Nasional jika UMNO diharamkan. Dan sudah tentu Tan Sri Muhyiddin tidak akan menjadi Perdana Menteri yang ke-8. Jadi, sewajarnya lah, kata Datuk Seri Samsul, sewajarnya lah mereka berterima kasih kepada Dr. Anwar Ibrahim kerana keikhlasan Dr. Anwar Ibrahim. Bahkan seluruh ahli parlimen dan ahli UMNO juga wajar berterima kasih kepada Dr. Anwar Ibrahim. Dia tepuklah dada, tanyalah saudara, berfikirlah dengan haruni. Dan saudara, ni orang Melaka begitulah, dia bijak berpantun sebagainya. Katanya, mengakhiri tulisan beliau, bijak berpencak, langkah bertukar. Saudara, bijak berakal, mengawal diri.
Ada berhutang, kami membayar. Ada adat berjanji, kami tepati. Itu pernyataan beliau. Jadi seolah janganlah orang menafikan bahawa memang benar ada usaha nak mengaramkan UMNO. Baik, saudara. Sekarang ni tinggal lagi 11 hari, hari penamaan calon untuk countdown. Saya selalu mengakhiri saya punya hujahan dan sebagainya, saudara, adalah tentang countdown. 11 hari lagi penamaan calon dan 25 hari lagi kita menoktahkan pengundian untuk pemilihan Dewan Undangan Negeri di 6 buah negeri. Bagaimanapun, saya dipahamkan bahawa pilihan raya kecil Parlimen Kuala Terengganu telah pun dimuktamadkan akan diadakan serentak dengan pilihan raya Dewan Undangan Negeri, saudara. Demikian menurut Pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya Tan Sri Abdul Ghani, bahawa pilihan raya kecil Kuala Terengganu yang membabitkan 123,575 orang pemilih. Dan kesan untuk mengadakan pilihan raya kecil itu, saudara, sejumlah RM465,000 wang rakyat diperlukan bagi pelaksanaan PRK. Ini kesan daripada apabila pada 27 Jun lalu Mahkamah Kuala Terengganu telah pun memutuskan dan membatalkan kemenangan Datuk Ahmad Amzad Hashim pada pilihan raya umum yang lalu. Jadi, saudara, artinya di Kuala Terengganu, pilihan raya akan diadakan serentak Dewan Negeri dan Parlimen Kuala Terengganu. Tak ada dawa-dawi dah. Tak payah bincang-bincang lagi, saudara. Dan dalam keadaan begitu sekarang ni, kita nak mengulas juga, saudara. Saya melihat malam ni sebagaimana yang saya janjikan, kita akan melihat bagaimana kedudukan kursi Dewan Undangan Negeri bagi negeri Kelantan. Saya melihat secara terus terang, kalaulah benar-benar calon-calon yang dipilih oleh parti daripada UMNO dan juga daripada Pakatan Harapan adalah calon-calon yang bukan mementingkan diri sendiri, calon muka baru dan pimpinan peringkat bahagian tidak melakukan cah keting, saya rasa besar kemungkinan daripada 45 kerusi itu, UMNO, Pakatan Harapan, PN mampu untuk menggugat sekurang-kurangnya 28 kerusi Dewan Undangan Negeri. Ini bacaan saya, saudara. Saya bagi tahu. Di Pengkalan Kubu, pilihan lepas, PAS dapat 10,000. Barisan Nasional 8,563. Keadilan 1,583. Jadi jumlahnya adalah 10,146. Di PAS dapat 10,142. Beza 4 undi dan sebagainya. Ini keadaan yang very tough fight di Pengkalan Kubu. Tapi di kelaburan, memanglah PAS akan menang besar, bergaya sebab dia menang 12,422. Kerana Barisan Nasional, UMNO dapat 7,400, Keadilan dapat 1,900. Cuma lebih kurang 8,000, 9,000. Sedangkan PAS dapat 12,000. Begitu juga di Pasir Pekan, saudara. Pasir Pekan, kawasan Kubu PAS, 14,000. UMNO cuma 5,000, Keadilan 2,000. Tapi di Wakaf Baru, saudara, di Wakaf Baru, saya melihat PAS dapat 10,287. Tetapi UMNO dapat 9,900. Cuma bezanya lebih kurang dalam 300 undi. Dan Keadilan, waktu pilihan itu dapat 1,999. Kalau dicampur dua ni, saudara, sudah ada 11,000. Beza dengan PAS 10,000. So, kita lihat kursi Dewan Undangan Negeri Wakaf Baru, kalau ada penyatuan di kalangan pimpinan kerja keras orang UMNO, ada ruang untuk menggugat penguasaan PAS di Wakaf Baru. Di kursi Kijang, itu memang kubu PAS, sebab PAS ada 9,998 pengundinya. UMNO cuma ada 5,200, Keadilan 1,800. Tapi saya lihat, saudara, di Cempaka juga PAS ada advantage, sebab PAS ada 10,549. Tapi have a good fight, ada good fight apabila 7,075 Barisan Nasional, UMNO, dan 2,400. Kalau campur dua ni 9,500. 9,500 dari 1,000 je bezanya. Tapi Cempaka adalah kubu PAS lah, kerana ini kawasan dulu yang diwakili oleh almarhum Nik Aziz. Di kursi Dewan Undangan Negeri Panco, Pengejar Masco ni memanglah kubu PAS, sebab dia ada 13,500. UMNO 6,300, Keadilan 2,000. Jadi sebenarnya 8,000. 8,000 dengan 13,000, artinya PAS berada di Panco. Begitu juga di Tanjung Mas. Tanjung Mas, PAS ada 13,000, Keadilan ada 6,000,
Dan Barisan Nasional UMNO 4,900. Cuma ada lebih kurang 11,000. Sedangkan PAS ada 13,000 pengundinya. Tetapi di Kota Lama, saudara, di Kota Lama agak keadaan yang ada ruang. Apabila cantuman UMNO bersama dengan keadilan. Saudara, UMNO bersama dengan keadilan mampu. Sebab UMNO ada 4,900, keadilan ada 6,100. Artinya 6 campur 4, di situ ada 11,000. Saudara, itu di Kota Lama. UMNO ada 5,000. Keadilan ada 6,000. Jadi artinya 12,100. Sedangkan PAS cuma ada 8,000. Di Bunut Payung, PAS ada 10,900. UMNO dengan keadilan juga ada lebih kurang 10,700. Ini saya cakap begini saja, apabila dicantumkan pengundi daripada keadilan, dia tak lari. Yang kalau nak lari pun saudara, mungkin ada juga 1-2 orang daripada UMNO yang mungkin tidak dapat terpilih sebagai calon. Itu saja kemungkinan berlaku. Kalau semua pengundi-pengundi UMNO kekal dan keadilan, saya tak risau. Mereka kekal dengan undi mereka, dan bila Datuk Anwar Ibrahim kata menyatakan bahawa dicantumkan, maka mereka sedia bercantum, tak ada masalah. Saudara, di Tendung saya lihat PAS ada 8,900. Ini UMNO 6,700 dan keadilan 1,300. Cantum 2, saudara, ada lebih kurang dalam 8,700. Tetapi ada bebas di situ. Pengundi atas pagar yang tak menentu lebih kurang 1,400. Kalaulah mampu didekati, Tendung boleh untuk menggugat kedudukan PAS. Di Pekalan Pasir, kubu PAS sebab dia ada 10,000, Barisan Nasional cuma 5,000, keadilan 2,000. Artinya 7,000 saja. Di Meranti, saudara, juga kawasan kubu PAS, ada 10,318 orangnya. UMNO cuma ada 4,200, keadilan cuma 900. Begitu. Tapi di Cetok, saudara, agak menarik. Cetok tough fight 8,700, Barisan Nasional 6,400, keadilan ada 1,900. Artinya di situ juga kalaulah kekal, kalau tidak nanti tak ada harapan dah dicetok, saudara. Di Gual Priuk lebih kurang sama, 8,600 PAS, UMNO 6,500, keadilan 1,500. Campur 2 juga 8,000 lebih, 8,300. Di Apam Putra agak menarik, saudara. PAS saja 7,134. UMNO 6,786, keadilan ada 1,082. Artinya kalau dicampurkan UMNO dengan keadilan ada 7,808. PAS cuma 7,134. Di Salo, kubu PAS ada 11,000. UMNO cuma ada 6,000, keadilan 3,000. Pasir Tumbuh, memang Pasir Tumbuh ni saudara, kubu PAS 12,400. UMNO ada 5,000, keadilan 2,000, cuma 7,000 saja. Di Demit, memanglah kubu dia ada 13,000. Barisan Nasional ada 4,000, keadilan ada 3,000. Di Tawang, PAS ada 14,000, UMNO ada 10,000. Itu bezanya, saudara. Itu di Tawang. Di Pantai Irama, ini ada tough fight. Kerana PAS ada modalnya 12,800, tapi UMNO ada 10,300 dan keadilan ada 1,400. Di situ ada tough fight dalam 2,300. Di Jelawat, PAS ada 12,400, UMNO ada 9,900, keadilan di situ ada 1,400. Artinya kalau campur ada 11,600. Quite tough di Jelawat. Kalau berusahakan, insya-Allah boleh digugat keadaannya. Di Melo agak menarik. Paling menarik saya tengok di Melo, saudara. Kerana PAS dengan UMNO, dia cuma menang lebih kurang 600 majoriti saja, saudara. Itu hari PAS dapat 7,800, UMNO 7,100. Tetapi keadilan di situ ada 2,122. Ada chance. Di Kaduk juga lebih kurang sama, PAS 7,000, Barisan Nasional ada, UMNO ada 5,000, keadilan ada 1,000 lebih. Di situ aja boleh cantum juga, boleh dapat tough fight. Kok Lanas, kawasan UMNO, di Bukit Panau, juga UMNO, kubu banyak, saudara. Di Gual Ipoh, 8,000 dengan 7,000. Keadilan ada 400 lebih. Kena usaha lebih lah. Di Kemahang, juga lebih kurang 7,200 dan UMNO ada 6,300. Tetapi keadilan ada 7,700. Artinya campur begitu ada 7,200. Sama-sama fight. Selising, tough fight. PAS ada 9,600,
Barisan Nasional UMNO 6,500. Di Limbungan juga lebih kurang sama, PAS ada 10,500, UMNO ada 7,400, Keadilan 1,900. Campuran 2 tu 9,300. Di Semerak PAS ada 8,000. Ini menarik. Sebab PAS cuma ada 8,200 dan UMNO ada 7,600. Keadilan situ ada 1,900. Jadi kalau campuran 2 tu memang menanglah untuk UMNO Barisan Nasional bersama dengan Keadilan. Itu di Gaal, ada di Semerak. Di Gaal, PAS 7,500, UMNO 5,900, Keadilan 800. Di Pulau Condong, antara 9,140 dengan 7,000 dan 1,328. Di Temangan, tough fight, tapi 8,700 dengan 6,800. Di Kemuning, agak menarik. Di kawasan Dewan Undangan Negeri Kemuning, saudara, 9,969. Barisan Nasional UMNO ada 8,900. Lebih kurang 1,000 je. Tetapi Keadilan ada 2,167. Kalau campur benda begitu, Kemuning boleh menang. Di Bukit Bunga, itu kawasan UMNO, dapat 7,000. PAS cuma dapat 5,000. Keadilan ada 600 lebih. Di Kailanas, UMNO ada 7,200. PAS 6,000. Keadilan ada 600. Di Kuala Belah, majoriti antara UMNO dengan PAS saja. Kuala Belah 5,500 dengan 4,700. Lebih kurang majoritinya cuma lebih kurang dalam 800 undi. Di Mengkebang, itu memang PAS dapat 9,000, tapi UMNO cuma ada 5,900, Keadilan pun 800, lebih kurang dalam 6,000. Tapi di Gucil, saudara, di Gucil PAS ada 7,500, UMNO ada 5,200 dan Keadilan di situ ada 2,300. Saya katakan Keadilan dia tak lari, dia punya undian, saudara. Begitu juga di Manik Orai. Manik Orai memang kawasan PAS, tetapi nampak gayanya, saudara, di Dabung. Dabung cukup menarik sebab itu hari PAS cuma menang dengan majoritinya 569 dan Keadilan ada di situ sejumlah 427. Saudara, agak menarik. Di Nenggiri, ini kawasan Gua Musang, memanglah kubu UMNO. Negeri dapat 5,500 tapi kena berhati-hati. Tapi Keadilan ada 788 sebab PAS dapat 5,000. Begitu juga di Paloh, UMNO ada 6,900, PAS cuma 5,000, Keadilan ada 417. Begitu juga di Galas, UMNO ada 7,200, PAS ada 5,000, Keadilan 2,900. Di jumlah semuanya, saudara, dalam keadaan begini, untuk kawasan Gua Musang, nampaknya begitulah keadaannya. Jadi, saudara, ruang untuk UMNO bersama dengan Keadilan menggugat kedudukan kursi-kursi PAS di Kelantan ada ruang. Asalkan jangan ada cah keting dan calon-calon yang diturunkan oleh kerajaan perpaduan atau parti perpaduan ini benar-benar memenuhi selera rakyat. Silalah adik kakak mengundi. Tunggulah kita pada 12 bulan, lihatlah keputusan sebagaimana yang saya nyatakan. Jumpa lagi besok, insya-Allah saya akan bercakap tentang keadaan kedudukannya di negeri Terengganu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.